Kita nak membincangkan mengenai tiga perkara yang menjadi keutamaan seorang mukmin dan mukminah berdasarkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamualaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina ayyuhatul jamaah, marilah sekalian jamaah. Sanaftah wa sanabda hazihi al-halaqah. Kita mulai, kita buka halaqah kita berqiraat bil Quran. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'it tabi'in wa awliya'i wa salihin wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li huquqi alaina ajma'in syai'ul lillahil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbuna wa rabbul alamin wa rabbus samawati wal aradin wa rabbul arsyil azim wa rabbul arsyil karim. Nahmaduhu huwa wa nasta'inuhu wa nastahdihi huwa. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah wala hawla wala quwwata illa billah. Yang berusaha Fadilatul Imam Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid yang hadir, tuan-tuan haji, perempuan hajjah, saudariku fil imani wal islam, sekalian duyufur rahman, tetamu Allah. Didoakan al-khair, kebaikan, as-salamah, kesejahteraan, al-yusru, kemudahan, al-afiyah, kesihatan yang berpanjangan, warahmat wal barakah fid dunya ilal akhirah. Apa khabar tuan-tuan? Kita doakan tuan-tuan sidang jamaah dalam dakapan rahmat Allah SWT senantiasa, insya-Allah. Begitu juga tuan-tuan berdoakan sekalian asatizah, guru-guru kita, tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita yang duduk di sini, supaya mereka dapat memainkan peranan mereka sebagai orang yang diamanahkan
meneruskan lidah perjuangan Rasul bersilih ganti al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Cakap ikut skrip Allah, skrip Rasulullah, mengikut Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat memerlukan bimbingan ulama. Umat dahagakan petunjuk daripada alim yang menunjukkan mana yang benar, mana yang sebaliknya, al-batil. Mudah-mudahan bagi kehidupan kita, beberapa hari lagi kita akan masuk tahun Masihi yang baharu. Hari-hari yang baki ini hari-hari yang memenuhi kantung bekalan akhirat kita. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Aimatul Mufassirin menyebutkan at-taqwa itu ialah bekalan akhirat. Pahala-pahala daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bekal yang kita nak bawa bertemu dengan Allah, pemberat kepada mizan. Timbangan yang kita akan lalui sesinya nanti di padang mahsyar. Yang pertama je tuan-tuan, tahniah, alhamdulillah tuan-tuan dapat memberikan masa tuan-tuan yang sangat berharga itu, tuan-tuan dapat duduk di sini. Kalau nak kirakan keutamaan urusan ni macam-macam lah tuan-tuan ni. Orang C A, C B, tapi tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Wallahi, keutamaan majlis kita, halaqah kita. Perkara-perkara lain tu ontok-ontok lah. Boleh kita tolak ke depan, ke belakang. Boleh kita buat. Tak adalah urgent. Yang urgent ni. Halaqah ini. Keberadaan kita beriktikaf, berniat iktikaf, duduk dalam masjid, berniat duduk dalam halaqah zikir, berniat menanti solat selepas solat. Dan inilah charge kita, nak kita recharge untuk kita bawa berdepan dengan ahli keluarga, anak isteri, berdepan dengan jiran, masyarakat, dengan dunia, supaya kita dapat melaluinya dengan benar, dengan petunjuk yang benar, dengan keputusan yang benar, dengan langkah yang benar, mengikut Al-Quran dan As-Sunnah serta petunjuk para alim ulama. Mukadimah tuan. Jadi tuan, insya-Allah pada malam ini kita nak membincangkan mengenai 3 keutamaan, 3 perkara yang menjadi keutamaan seorang mukmin dan mukminah berdasarkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara dalam masa setengah jam, lebih-lebih sikit tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni tuan ikut kuliah, ikut ceramah ni kita lupa. Kecuali ustaz-ustaz tu pandai bawa cerita. Saya ni tak banyak macam cerita tuan-tuan. Tuan-tuan ada handphone, tuan-tuan buat nota lah. Tuan-tuan buat nota, tuan-tuan share dalam grup keluarga tuan-tuan. Grup keluarga besar kita. Tuan, mudah-mudahan kita sampai menyampaikan. Baiklah tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT. Ada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuna an tajtahidu fid du'a? Qulu Allahumma inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Rawahu Abu Daud. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW telah bersabda, apakah kamu hendak aku tunjukkan sebuah kecintaan supaya kamu, sahabat, bersungguh-sungguh perkara yang 3 ini dalam doa kamu,
dalam permohonan permintaanmu kepada Allah SWT. Pentingnya perkara ni sampai mau masuk dalam doa, mau masuk dalam untayan semulus dan setulus doa, permohonan tulus kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW sebut, "Qulu, wahai sahabat, wahai umat, bacalah doa, Allahumma inna ala syukrika wa zikrika wa husni ibadati." Ya Allah, aku memohon pertolonganmu, ya Allah. Bantulah kami atas urusan mensyukuri nikmat kurniaan anugerahmu, dan dalam urusan yang kedua mengingatimu, dan dalam urusan memperbaiki ibadah kami kepadamu, wahai Allah. Nabi SAW menyebutkan, "Qulu, wahai sahabat, wahai umat, bacalah, mintalah dalam skrip, Allahumma inna ala syukrika, ya Allah tolonglah kami, bantulah kami dalam urusan mensyukuri nikmat kurniaanmu, mengingatimu, dua, dan memperbaiki wa husni ibadatik, dan memperbaiki kualiti kuantiti ibadah kepadamu, wahai Allah." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, saya ulang untuk kali yang kedua. Tuan-tuan yang baru buka nak tulis nota tu boleh tuan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Apakah hendak aku tunjukkan sebuah kecintaan supaya kamu bersungguh-sungguh pada tiga urusan ini dalam berdoa?" Maka Rasulullah SAW qala qulu, maka Nabi telah bersabda, maka bacalah kamu, wahai sahabat, wahai umat, Allahumma inna ala syukrika wa zikrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami dalam urusan mensyukuri nikmat kurniaanmu dan mengingatimu, dan urusan memperbaiki, memperelokkan lagi ibadah kami kepadamu, wahai Allah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini tuan-tuan pada matan yang sama, pada riwayat yang lain, Allahumma inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku dalam mengingatimu, wa syukrika, dalam mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah, kuantiti ibadah kepadamu, wahai Allah. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah tiga perkara yang menjadi al-alawiyat, keutamaan saya dan tuan-tuan. Sampaikan tuan-tuan, Nabi bagi tahu sahabat dalam bentuk berdoa, minta tolong kepada Allah. Yang pertama urusan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua urusan mengingati zikrullah, mengingati Allah SWT. Yang ketiga urusan memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tuan-tuan, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita solat maghrib 3 rakaat. Sebentar lagi Isya 4 rakaat. Malam saja sudah 7 rakaat. Itu belum lagi plus sembahyang awabin, solat awabin, ba'diyah, qobliyah, witir karang. Apa yang Ustaz nak sampaikan ni? Yang Ustaz nak sampaikan ni ialah dalam setiap rakaat kita akan membaca suratul Fatihah, amrun labudda minhu. Tak dapat tidak? Tuan-tuan, tak baca tak sahlah sembahyang. Dah pula kaitan Fatihah. Dimulai Fatihah itu dengan ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah yang menguasai, yang memerintah, yang mentadbir dalam ilmunya, dalam pengetahuannya, dalam genggamannya segala apa yang ada di sekalian alam. Allahu Akbar.
Anak saya belajar di Jepun. 2 hari lepas dia tunjuk gambar tuan-tuan. Tengah dahsyat turunnya salji di Jepun Selatan. Hari ni dah tak ada dah. Urusan turunkan hujan, urusan turunkan salji di padang pasir tuan, di padang Sahara, di tengah-tengah di antara Libya, Morocco, Mesir tu ada satu padang Sahara tuan-tuan. Situ ada pokok. Ada pokok zaitun. Daun dia jatuh dalam ilmu Allah. Sekarang ni tuan-tuan, dalam dasar laut binatang dia bukan sama dengan binatang laut, ikan-ikan atas ni. Dah dasar dia lain. Dia muka kadang-kadang macam muka manusia. Beranak pula tak bertelur ke beranak, tak apalah tuan. Apa-apalah makhluk dalam air tuan-tuan, dalam ilmu Allah SWT. Sebab tu kita puji. Segala puji bagi Allah SWT. Allah yang menguasai, Allah yang mentadbir dalam ilmunya, dalam penguasaannya segala apa yang ada dalam alam. Apa makna alam? Huwa ma siwallah. Huwa ma siwallah. Selain pada Allah itu adalah alam. Maka tuan-tuan, dalam surah Al-Quran 114 surah, ada berapa surah yang dimulai dengan kalimat alhamdu. Homework. Ni payah nak cari. Ustaz kuliah maghrib bagi homework. Tuan-tuan homework lah. Cari. Berapa surah lagi ada. Macam mana Ustaz? Kalau dulu tak ada handphone tuan, kena cek kitab, cek buku pustakaan. Sekarang tuan cari kat handphone tuan. Apa yang kita Google tuan? Selama ni yang kita Google apa dia? Google tuan. Ni Google malam ni. Tuan-tuan ni cari berapa surah yang dimulai dengan kalimat alhamdu. Baiklah tuan-tuan, yang pertama nak cerita tentang syukur kepada Allah SWT ni, apa dia? Kerana nikmat kurniaan Allah kepada tuan-tuan, kepada saya dan kita semua tuan-tuan, apa dia? Terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah. Sekiranya kamu nak hitung, nak kira, ambil kalkulator kira nikmat-nikmat Allah yang kita dapat, la tuhsuha. Kamu tidak akan dapat mampu menghitung dan mengirakannya. Tuan nikmat Allah. Ujung rambut, tarik ujung kita yang paling ujung sampai ujung kuku. Kita ukur kaki kita, kuku yang paling ujung, yang tak potong tu yang paling ujung. Terlalu banyak nikmat kurniaannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka oleh sebab tu tuan-tuan, bahkan sebenarnya berdasarkan sepotong hadis kursi yang lain, syukur ini termaksud tujuan dan maksud kehidupan. Bahkan disebut sebagai tujuan dan maksud gharat seorang hidup atas muka bumi ini ialah bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kita muhasabah tuan, kita nak masuk tahun baru ni. Tadi kan, ni malam nak tidur dah, pagi tadi. Kita bangun tidur, kita ada tak berhenti. Jadi sebenarnya segi sains kesihatan, dia tengok tuan, kita muhasabah, adakah kita jenis bila sedar je, alamak 5.30, alamak pukul 6, kita nak pergi sembang, cuba terus bangun. Tak boleh. Dari segi sains kesihatan, lepas kita sedar, kita kena duduk 2 minit. Ni nak turunkan darah tu. Jangan terus pergi bilik itu yang jatuh kat bilik tu. Ya memanglah kita nak kejar sembahyang tahajud ke tu, tapi bahaya. Duduk dulu. Turunkan darah dulu. Masa tu baca doa, alhamdulillahilladzi at'amana pula. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah barak. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah dimatikan aku tadi roh keluar, dan jadikan aku di kalangan orang-orang Islam, dan kepadanya Allah SWT akan dikembalikan. Pergilah bila air tuan. Lepas makan, tiap-tiap hari makan, sarapan pagi. Pukul 10 namanya makan pagi pula. Ada lain tuan, sarapan pagi lain. Makan pagi pukul 10. Makan tengah hari. Makan pukul 4, goreng pisang, cucur udang, cikodok. Lain pula. Malam, lepas maghrib. Sebelum maghrib, makan malam pula. Nanti lepas isyak pula, ada orang ajak makan. Berapa kali makan? Lepas habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah bagi kami makan, yang telah berikan kami minum, dan dijadikan kami orang-orang yang tunduk berserah diri kepada Allah. 6 kali makan, 6 kali doa.
Satu hari kali dengan 7 hari, Allahu Akbar. Tidur setiap hari tuan, tengah hari tidur lagi. Tidur ni begitulah setiap nikmat-nikmat Allah Subhanahu taala, wajar dihiasi dengan kalimat tahmid. Tandas tuan, ramai orang tak perasan keluar tandas tak baca doa. Baca doa lepas kita buang air tuan-tuan, nikmat kesihatan tubuh badan. Baca doa, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk tutup kepala tuan-tuan, kena ada. Cari kopiah-kopiah lama tu pakai tutup kepala. Mesti ada selipar. Dari segi Quran dalam kitab sebut tuan kenapa pakai selipar. Dari segi kesihatan satu hal lah. Kadang kuman masuk ke kaki tuan. Syaitan memang dua tempat dia masuk, ganggu kita. Pot dia, pelabuhan dia, markas dia, pejabatnya ialah tandas. Tuan, kita kalau pergi tandas memang sebenarnya kita serah diri kat dia. Macam kalau kita tak baca doa, tak ikut sunnah Nabi SAW, tak tutup kepala, maka kenapa atas dan bawah itu tempat dia masuk. Janganlah lama-lama dalam tandas. Tak adalah tak pakai tutup kepala. Tuan, masuk gangguan ikut atas kepala, Allahu Akbar. Masuk gangguan ikut dalam bawah kaki. Ni kita kena hati-hati tuan. Nampak kecil tapi benda tu berulang-ulang masuk tandas setiap masa, setiap hari berapa kali kita masuk tandas. Maka oleh sebab tuan-tuan sedang jemaah Allah SWT, yang pertama kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku wahai Allah dalam urusan mensyukuri nikmat-Mu. Dan orang yang banyak bersyukur, Nabi SAW menggelarkan mereka dengan satu gelaran Al-Hammaduna. Nabi sebut dalam satu hadis, ada satu golongan di kalangan umatku, mereka akan masuk ke dalam syurga min ayyiba sya'. Dia boleh masuk ke dalam syurga mana pintu yang dia nak. Orang ini orang Al-Hamadun. Ditanya kepada Rasulullah, sahabat tanya, siapakah itu golongan Al-Hamadun? Alladzina yashkurunallaha fi kulli ahwal. Mereka yang mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal ehwal, hal keadaan. Kita ni alhamdulillah tuan-tuan, kalau benda-benda dapat nikmat kita ucap alhamdulillah, tahmid, baca doa, okey. Kita diuji pula dengan perkara-perkara yang negatif, kematian, kesukaran, kepayahan, aksiden, apa lagi? Sakit. Kan sakit, maka kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Kita rasa ada orang lain lebih teruk, lebih dahsyat. Kita ni okey lagi. Boleh. Alhamdulillah ya Allah. Kan? Orang ni Al-Hamadun. Diberikan gelaran. Pernah satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di zaman pemerintahannya, Sayyidina Umar adalah sahabat. Pada zaman pemerintahannya, orang-orang Arab di seluruh semenanjung Arab itu masuk Islam. Tuan-tuan yang pernah pergi ke Saudi, ialah kalau mana-mana negara Arab ni, kalau kawasan padang pasir tu dia ada kabilah. Kabilah tu dia ada senjata tuan-tuan. Tu sekarang lah, yang dulu mereka dengan cara mereka lah tuan. Bayangkan sama Sayyidina Umar, Islam tu sampai semua orang Arab Badui masuk Islam. Orang-orang Parsi, orang-orang Rom, Parsi di Iran sebelah kanan, sebelah kiri, utara tuan-tuan. Di belah-belah Jordan, belah-belah atas tuan-tuan, Turki masuk Islam, afwajan. Ramai orang masuk Islam zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Sayyidina Umar di hadapan Kaabah berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku, masukkan aku, kategorikan aku di kalangan orang yang sedikit. Pelik para sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar, kenapa berdoa di lokasi mustajab dengan doa ini? Minta golongan sedikit. Orang Islam tengah ramai sekarang ni, tiba-tiba minta yang sedikit. Maka Sayyidina Umar menjelaskan, yang aku maksudkan ayat Allah. Apakah kalian tidak pernah membaca ayat Allah? Allah SWT berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan amat sedikit di kalangan hamba-hambaku golongan yang syakur. Syakur ni dalam kaedah bahasa Arab wazan ilmu saraf. Syakur faul. Faul maknanya syakur faul. Golongan orang yang bersyukur ini sangat sedikit.
Jadi Allah sebut di kalangan hamba-hamba Allah, sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, golongan orang-orang soleh sepanjang zaman, termasuk manusia akhir zaman ni, macam kita orang khalaf soleh, orang-orang yang terkebelakang soleh ni, insya-Allah Allah sebut dalam Quran sikit. Sikit-sikit. Film disebut kadang-kadang, sikit sangat. Jadi punyalah pentingnya golongan ini sampai Sayyidina Umar minta nak masuk golongan itu. Maka golongan yang bersyukur minta sedikit sampai Sayyidina Umar berdoa di hadapan Kaabah. Banyak penting tuan. Jadi kita ni kena banyakkan bersyukur. Banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, alhamdulillah. Lidah ni alhamdulillah semua. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur tak rugi. Bahkan diberikan jaminan pertambahan. Allah SWT berfirman, wala in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku, yakni Allah, akan menambah-nambahkan lagi. La azidannakum. Hebat bahasa Arab ni tuan. Tuan-tuan yang belajar bahasa Arab, tuan-tuan kadang, ustaz saya nak belajar, tuan-tuan belajarlah bahasa Arab. Allah SWT menggunakan kaedah yang tinggi. Kan, depan saya ada air kan. Imam kata, ya Allah ustaz, fadal isyrab mayah. Fadal ustaz, minum air. Ya. Biasa jawab, insya-Allah saya akan minum kan. Macam mana saya jawab bahasa Arab? La asyriban. Allah tinggi bahasa Arab. Sesungguhnya akan saya minum minuman air ini. Allah SWT beritahu, kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan lagi. Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi, pengarang kitab Penawar Bagi Hati, disebut tuan-tuan, bukti kesyukuran 7 anggota tubuh badan. Contohnya mata. Digunakan mata ni pada fungsinya, seluruh anggota tubuh badan pada fungsinya, itu tanda dan bukti kesyukuran kepada Allah. Mata melihat mushaf. Hari ni tuan-tuan, hari Ahad, semua sibuk. Sibuk yang syar'i ke tak tahu tuan, sibuk sampai tak buka ni, sampai tengah malam ni nak isyak ni tak buka lagi mushaf. Kalau tuan-tuan yang canggih lagi boleh buka mushaf ke handphone tu, canggih lah tuan ni. Kan, buka mushaf. Kan, dia masalah kalau buka kat handphone ni kadang-kadang tengah-tengah ialah nak buka, mari pula WhatsApp dekat atas tu kan, dia setting kan, macam-macam lah kan. Buka mushaf, tengok dapat pahala. Tengok wajah ibu dan ayah, pahala. Melihat Ka'batullahi Musyarrafah, pahala. Tengok pahala. Dalam kitab Durusamin, kitab Jawharul Mahub, sebut tuan-tuan, kalau tengok laut, ada orang mengatakan tengok langit, pahala. Mata ni kalau digunakan pada fungsinya tuan-tuan, mendapat dan meraih pahala. Itu tanda syukur. Tanda syukur Allah akan tambahkan lagi. Orang lain berapa mas kena pakai semata, kita alhamdulillah tak gabun, boleh mandu, boleh jalan, boleh pakai lagi, alhamdulillah. Allah akan tambahkan lagi. Itu contoh tuan-tuan Baiklah, habis perbincangan syukur ni panjang tuan. Kita masuk yang kedua, wa zikrika. Yang kedua, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku dalam urusan mengingatimu, dalam urusan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang kedua, zikrullah, mengingati Allah ni tuan, sebenarnya tujuan hidup. Ya ibna Adam, dan sepotong hadis kursi yang panjang, ma khalaqtukum liastaktsira bikum wala lijalbi manfa'a wala lidaf'i madarra. Sekalian anak Adam, tidaklah engkau aku ciptakan, tidaklah engkau aku jadikan supaya aku mendapat manfaat daripada kejadian kamu ataupun menolak mudarat yang kena kepada aku. Tidak, bahkan aku jadikan kamu supaya kamu mengingati aku di waktu pagi dan di waktu petang. Wa tusabbihuni bukratan wa asilah. Kerja kita tuan-tuan, kerja ingat Allah. Az-zakirina waz-zakirat, lelaki-lelaki yang dalam hal ehwal sentiasa mengingati Allah SWT, dan wanita-wanita yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sedang menyemati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita nak ingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ada pilihan. Ustaz, ada pilihan tak? Tak ada. Nanti ada orang tanya, Ustaz sebut kena ingat Allah.
Saya nak tanya Ustaz, kalau saya tak ingat Allah, kan? Kalau saya tak ingat Allah, kita ni dijadikan oleh Allah, diciptakan untuk ingat Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, saya jawab dengan ayat Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling daripada mengingati aku, tak nak ingat Allah. Solat sehari semalam 5 kali sehari semalam. Subuh 2 rakaat, Zuhur, Asar 4, Maghrib 3, tutup malam, Isyak 4 rakaat. Dia ikut tegar dia tuan. Baru ni ada grup-grup alumni sekolah-sekolah. Ialah kita sekolah rendah, ada grup WhatsApp, sekolah menengah ada grup WhatsApp tuan. Dulu saya sekolah rendah gangster. Kan. Kita sekolah menengah dulu geng-geng gangster lah tuan kan. Lalu aku jadi ustaz pula tuan. Jadi bila kita jumpa geng-geng itu, kalau dia tengok Facebook, ni dah jadi ustaz dah kan. Kadang tak tengok pun, ingat kita gangster macam dulu juga. Sembang macam-macam lah sembang tuan. Macam-macam lah. Masing-masing sembang ni ikut lifestyle masing-masing lah tuan-tuan. Dia akan keluar lah. You tahu, I ni kira semayang 3 kali sehari semalam, kira alim lah. Tuan. Mana lagi 2 waktu tuan? 3 kali sehari semalam tu kira alim lah tuan. Alim tu salah. Salah besar tuan. Sian kawan-kawan kita tuan Tuan-tuan, tak, kalau kita berlaku tuan, kau berpaling daripada mengataku hidup kau adalah kehidupan yang sempit. Bila sebut zikir kepada Allah ni, zikir yang paling utama, wala zikrullahi akbar. Tengok dalam tafsir tuan, dan taklah kamu mengingati Allah dengan ingatan yang besar. Zikir yang besar itu ialah solat 5 kali sehari semalam. Kalau betul-betul kita orang az-zakirin, wahai muslimin lelaki di hadapan dan muslimat az-zakirat di belakang, how serious we are kepada menjaga 5 kali sehari semalam solat. Wahai lelaki, wahai anak lelaki, wahai bujang, wahai suami, wahai ayah, wahai atuk, wahai pak long, wahai abang long, wahai suami, solatmu di sini, solatmu di tempat yang diazankan, solatmu tempat dilaungkan azan di masjid, 5 kali sehari semalam. Kalau kita betul, ni beberapa hari ni nak masuk tahun baru ni, kita nak buat penambahbaikan, penaik tarafan hidup sebagai seorang mukmin. Tak apalah cerita pasal tahun depan akan berlaku masalah ekonomi, itulah dunia lah kan tuan Makin ke belakang ni, kita ni upgrade ibadah kita kepada Allah, jaga solat yang 5. Sembahyang kita di sini tuan. Bolehlah sembahyang sunat sini kat rumah lagi bagus. Sembahyang sunat duha di rumah, sembahyang sunat witir di rumah, tahajud di rumah. Buatlah di rumah bagus. Yang wajib di sini. Baiklah tuan-tuan sedang jemaah tuan-tuan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ialah di antaranya tuan ialah majlis-majlis zikir. Kita alhamdulillah di tempat kita ni banyak majlis zikir. Contohnya apa? Malam Jumaat. Kan? Grup kita ada grup WhatsApp masjid Masjid Al-Falah USJ kan. Allahumma salli samad. Majlis bacaan Yasin dan doa selamat. Itu majlis zikir. Majlis khatam Al-Quran. Grup muslimat buat kan. Khatam Quran. Anak-anak kita dekat sekolah sebelum cuti tu ada. Kita bagilah RM100, RM50 ni bagi tahu kat ustaz. Ni ayah sponsor. Majlis zikir. Majlis yang mengingati Allah SWT. Ni macam malam ni tuan-tuan. Kalau saya lah, ni majlis zikir tuan. Kalau majlis ilmu dia tetap kan. Kuliah contohnya pengajian Tauhid, kitab Durusamin Syekh Wan Dr. ni, penghurai ustaz-ustaz bagian-bagian. Itu majlis ilmu. Kitab Wisyahul Afrah, pengajian fikah oleh ustaz bagian-bagian. Kitab Tasawuf, kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Bumtalib Al-Mandili Al-Indonesi, penghurai oleh ustaz-ustaz bagian. Itu majlis ilmu. Ini majlis zikir. Kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah muslimat. Kalau pengajian ilmu dia khusus. Sebab apa tuan? Kelas pengajian ilmu wajib datang. Jangan main-main tuan. Masjid ni, AJK ni fikir nak lepaskan fardu ain, fardu kifayah kita ni. Kita lah kena datang. AJK tu kena datang jugalah tuan. Sebab kita ni nak lepaskan fardu ain kita ni.
Dan sebenarnya masalah dalam hidup kita hari ini berlaku sebab banyak benda yang asas tak selesai. Ilmu fardhu ain sebagai contohnya. Jadi banyak, apalagi tuan-tuan contoh majlis zikir dekat tempat kita tuan-tuan, di kawasan-kawasan kita ni, di Malaysia kita Nusantaranya, majlis maulid. Tempat kita ni biasa buat. Majlis maulid tu majlis zikir. Dah ada pula kata bid'ah pula. Yalah kalau segi bahasa tu betul lah. Memang bid'ah hasanah. Orang kita sebut bid'ahnya konotasi yang negatif. Tuan. Tuan yang belajar usul fiqah, tuan, bid'ah bukan hukum 5. Hukum dalam usul fiqah 5. Wajib, sunat, mubah, harus, makruh dan haram. Itu. Dan bid'ah kena masuk. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, bid'ah yang harus, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Itu dia tuan. Ini kaedah ni kita kena faham. Baik tuan sekalian jemaah rahmati Allah SWT. Jadi mengingati Allah SWT. Contoh tadi majlis Maulid Rasul SAW, majlis zikir. Jadi kita kena dalam majlis itu subhanallah, apa yang ada dalam majlis Maulid dimulai dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah disedekahkan kepada Rasulullah SAW, hadiah ahli keluarganya, silsilah keturunannya Rasulullah, sahabat, at-tabi'in, atba'ut tabi'in, golongan orang-orang sepanjang zaman para wali Allah. Kan? Dalam tu dibacakan kitab Maulid. Kalau orang Johor tuan yang baca tuan, kitab berzanji. Tabi'ul imla abizmizatil aliyah Allah. Tuan. Orang Johor tuan, tak apal, tak tahu baca rawi, baca janji tuan, jangan kau kahwin orang Johor tuan. Tak boleh kahwin. Ni dulu tuan zaman saya, sekarang ni boleh kot. Tuan. Berjanji tuan, aku mulakan nak cerita tentang manaqib perihal sirah Rasulullah SAW dengan menyebut nama Allah Zat yang Maha Tinggi. Luar biasa. Yang lately ni banyak dah. Habib Ali Zainal Abidin rahimahullah, kan, para habaib, ustaz-ustaz banyak yang mengaji di Yaman ni bawa kitab-kitab maulid. Kitab maulid Simtut Duror, Maulid Daibai, Maulid apa lagi? Al-Lami. Kitab-kitab maulid yang dikarang oleh ulama-ulama kita 400 tahun, 500 tahun, cerita tentang profil Rasulullah. Tak apalah dia orang baca bahasa Arab, kita tuan handphone ni ada, download lah, tengok bahasa Melayu dia. Apa yang dia baca tu? Kita tengok bahasa Melayu, subhanallah, cerita tentang Rasulullah SAW dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Macam mana pada malam-malam tu, dalam mimpi Siti Aminah datangi oleh Asyah dengan Siti Maryam. Rasulullah ketika lahirnya, apa irhasat yang berlaku di alam, api yang 1000 tahun terpadam. Cerita Rasulullah lahir, disusui, remaja, kanak-kanak remaja. Rasulullah SAW dapat wahyu di gua, cerita Rasulullah hijrah, Rasulullah Isra' Mi'raj. Mengalir mata tengok cerita tuan. Tak sampai setengah jam kita dah tahu kisah Rasulullah daripada awal sampai Rasulullah wafat. Allahu Akbar. Diselang-seli dengan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahalul qiyam. Kemudian diteruskan dengan tausiah para habaib, para alim yang datang seorang 15 minit. Habib ni 15 minit, Habib ni, alim ni, kiai ni, ustaz ni, Allahu Akbar. Alang-alang datang baca maulid dapat 5 ataupun 4 tausiah. Maghrib, isyak berjamaah. Apa lagi? Lepas tu nasi Arab kambing. Tuan. Itu biasalah tuan. Ada orang buat tahnik pula, buat akikah. Majlis zikir, majlis hul. Satu lagi kadang bakal tempat kita orang tanya, ustaz ni majlis hul, HOL, hul ni apa pula? Majlis hul ni adalah majlis menceritakan tentang tokoh-tokoh agama dalam masyarakat kita, dalam ulama-ulama kita. Macam kita yang dekat tuan-tuan di sini, mana ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Masjid Bukit Jurutong, pernah juga di Masjid Shah Alam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, majlis hul dia. Kalau belah-belah kita ni Tok Kenali, ada orang buat majlis hul dia. Raja Haji Fisabilillah di Cyberjaya tuan-tuan, 1700 dia meninggal. Meninggal di Teluk Ketapang, Melaka. Seorang ulama besar. Bahkan pada tahun 1990 Indonesia angkat Raja Haji Fisabilillah sebagai tokoh negarawan. Tokoh negarawan dia angkat. Dia berikan, saya tak pastilah dia bagi apa, tapi nak kredit tokoh dia kan. Dia meninggal dalam keadaan melawan Belanda penjajah. Di tangan kanannya ada badik,
Nusantara senjata yang digunakan, dan tangan kirinya ada kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat ni tebal tuan, kitab salawat ke atas Nabi SAW. Jadi ulama-ulama dulu tuan, mereka berkemahiran dalam ilmu fizikal, dalam melawan penjajah, ilmu persilatan dan seumpamanya. Dalam masa sama, ilmu kerohanian mereka tinggi. Mereka ilmu zikir mereka tinggi. Dia bukan bawa batang tubuh dia, tapi ada roh dia. Sampai bukan meninggal dalam keadaan pegang lagi kitab Dalailul Khairat. Ni jadi bila cerita balik tuan, manakib buat majlis hall tu, biasanya akan dimulakan dibacakan profil dia, tarikh lahir dia, sebenarnya Tok Kenali dibacakan. Bagaimana dia pergi ke Mekah bawa RM50 tuan, RM50 naik kapal. Ngaji 16 tahun. Allahu Akbar. Jadi semangat, jadi kita tengok, kita semangat, kita nak jadi anak-anak kita pun semangat nak usaha jadi macam dia. Itu majlis hall, majlis zikir. Kita kenang balik orang-orang soleh atas kita 200 tahun, 300 tahun jasa-jasa mereka orang alim, mereka wali Allah, mereka ni muqarrabin, mereka ni orang yang telah berjasa kepada agama. Jadi kita ni supaya kita tak lepas daripada silsilah dia, sanad dia, maka kita ingat perjuangan orang-orang. Ni majlis zikir tuan. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, dalam majlis-majlis zikir ni kita berhimpun. Kita berhimpun dan berkumpul bersama dengan orang-orang soleh, berhimpun di masjid. Nabi SAW bersabda, tidaklah berhimpun suatu kaum daripada kaum di rumah Allah SWT yang dibacakan ayat Allah SWT dan mereka mentadaruskan, illa hafadhumul malaika, kecuali para malaikat Allah mengerumuni mereka yang hadir. Wa nazalat alaihimur rahmah, turun daripada sayap malaikat rahmat Allah, dan nama-nama kita, mak ayah kita, atuk nenek kita disebut Allah dalam majlis, dalam perhimpunan yang lebih hebat daripada perhimpunan ini. Tuan-tuan nak cari rahmat bukan di mall, bukan di pasaraya, barang-barang mahal, shopping mall, bukan di sini. Maka oleh sebab tuan-tuan, insya-Allah ni tahun baru ni, insya-Allah maghrib isyak tuan-tuan di sini. Tahun baru ni azam tuan-tuan. Asal maghrib, asal isyak, tengah-tengah tu di sini. Maghrib berjemaah dapat, isyak berjemaah dapat, duduk dalam majlis zikir iktikaf. 24 jam seharian kita bekerja tuan, tolak masa tidur tuan-tuan, masa kerja lagi, masa kerja, masa tidur. Inilah masanya. Kita charge dengan masjid rumah Allah SWT, duduk dalam majlis zikir. Tuan-tuan insya-Allah. Itu yang kedua. Jadi kita minta tolong, sampai pentingnya zikir ni, majlis zikir ni. Allah minta kita berdoa, Nabi minta kepada kita berdoa, atuhibbuna an tajtahidu fid du'a, qulu Allahumma inni ala syukrika wa dzukrika. Ya Allah, tolonglah kami dalam urusan mensyukurimu, dalam urusan mengingatimu, wahai Allah. Jadi tuan-tuan, bahan-bahan untuk ingat Allah ni ulama sebut terbagi pada dua, yang maksur dengan ghairu maksur. Bahan-bahan zikir ni yang maksur dengan ghairu maksur. Maksur ni apa? Yang datang daripada Quran dan hadis Nabi SAW, ataupun sunnah qauliyah. Ghairu maksur yang selain daripada Allah dan Rasul, yang datangnya daripada orang alim, ulama-ulama, daripada sahabat Nabi SAW. InsyaAllah kita akan sambung sikit selepas azan, insyaAllah. Wasilu qalilan, sidang jemaah yang dirahmati, kita doakan kebaikan. Kita sambung tuan-tuan sidang jemaah yang ketiga, wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami dalam urusan memperbaiki ibadah kami kepadamu, wahai Allah. Para ulama dalam tafsirannya, huraiannya mengenai definisi ibadah. Apa maksud ibadah tuan-tuan? Wa kullu ma yuhibbuhullahu wa yarda, apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita cakap, yang kita failkan di sisi Allah, mendapat redanya dan mendapat kesukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ustaz nak tahu macam mana? Mengaji ya. Nak tahu benda yang kita buat tu ibadah, tak ibadah, kena mengaji. Sampai bila? Sampai mati. Mengaji tuan-tuan, khususnya ilmu fardhu ain, tidak ada seorang pun dapat kata dan declare, ustaz okey kot, saya fardhu ain saya okey, kan?
Macam mana tahu kita fardu ain? Kita kalau kita kat sekolah ni kita boleh tanyalah cikgu tuan, kalau tuan-tuan belajar sama belajar di universiti tuan-tuan macam kita ni tuan yang dah bekerja ni. Tuan-tuan, apa mekanisme kita nak kata kita ni 50%, 70%, 80%? Kita punya level kita fardu ain. Persoalan akidah tauhid, persoalan fiqh, persoalan tasawuf. Kita nak claim macam mana tuan? Takkan kita nak tunggu bila kita nak mati nanti boleh ke kau Ustaz? Soalan muka nangki tu selalu jawab. Ma rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka Muhammadun nabi wa rasuli. Tak boleh tuan. Jadi ulama-ulama atuk-atuk kita Nusantara, sesepuh Nusantara ni dah buat banyak kitab-kitab. Kitab penawar bagi hati, bagi ilmu tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Mutalib Al-Indonesi, Al-Mandili. Tuan, kita mengajilah kitab tu. Kitab PK, Wisyahlul Afrah, kitab Tauhid, Umul Barohin, Aqidatul Awam, Durusami, Syawad Dr. Fatwani. Kita mengaji lah. Tak apa tuan-tuan, mengaji tuan-tuan. Saya pun mengaji tuan. Baru nak mengaji lah tuan. Sebab saya bukan latar belakang pondok. Kita ni mengaji sistem baru. Jadi rupa-rupanya kitab pondok ni lagi bagus. Memang lagi bagus lah tuan. Atuk nenek kita mengaji 37 tahun. Kita duk mengaji main-main 4 tahun. Tuan. Mengaji Allah kitabnya, subhanallah. Bahkan ada orang alim, orang Arab tuan sekarang ni daripada Timur Tengah. Dia ahli sunnah wal jamaah, syairah maturidah, fiqahnya fiqah kita mazhab Syafi'i. Mari kat tempat kita nak mendapat ilmu ahli sunnah wal jamaah ni, mereka belajar bahasa Melayu tuan, belajar Jawi. Dan sebab apa? Sebab dia nak mencari ketulinan ilmu Islam ni. Dia kata dekat Timur Tengah dah rosak, dah bercampur baru Syiah, Murji'ah, Khawarij, macam-macam tulis dalam buku, orang cetak macam-macam, nampak cantik tapi isinya kalimatul haq yuridu bihi al-batil. Yang asalah yang tulis tu ada dalam kitab-kitab Melayu kita ni. Wallahi tuan. Kita pun terkejut. Ya ke? Ya. Dan kita pun ada pengalaman peribadi tuan, macam-macam. Jangan cari bahan agama ni dalam internet, lagi dahsyat. Bukan tu, cantik lah ustaz, laman web ni cantik, dia punya susunan. Oh jangan. Tuan. Cari dengan kitab tuan. Berguru, menghadap dengan guru. Mendapat faham kita sama dengan faham guru. Guru tu mengaji dan fahamnya sama dengan faham guru sebelum daripadanya. Dan gurunya bersambung sampai kepada sahibul kitab, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang ketiga tuan-tuan yang tak kata apa dia? Wa husni berarti tuan. Maka tuan-tuan sidang jemaah Allah Subhanahu taala, kita ada ibadah yang khas, ibadah yang umum. Ulama memberikan pembagian yang dua, ibadah yang khas khusus, ibadah dalam rukun Islam. Solat, ni nak puasa dah tak lama lagi. Zakat, apalagi tuan-tuan, haji dengan umrah ni ibadah-ibadah yang khusus, kena mengaji. Tuan-tuan yang insya-Allah tak pergi haji lagi, berazam insya-Allah Ustaz tahun depan 2023 saya nak pergi haji. Daftar tuan-tuan. Ada tuan-tuan daftar. Tak ada duit, daftar je tuan. Saya pengalaman pribadi, saya pun tak ada duit. Terlepas pun sahabat-sahabat itu, daftar je, angkat tangan doa minta kepada Allah. Kita kerja sekadarnya sampai semayang, angkat tangan berdoa minta kepada Allah. Allah SWT bagi rezeki. Boleh pergi haji, tak apa duit banyak sikit. Bagi, boleh pergi rezeki. Penting tuan-tuan belajar dalam masa tuan-tuan pergi. Sekarang ada kursus-kursus haji ni, tuan-tuan belajar. Sebab ibadah yang khusus kena dengan ilmu. Tuan-tuan kena dengan ilmu, dengan tata cara. Selain daripada itu ibadah yang umum, tuan-tuan makanlah secara sunnah Nabi SAW. Pergi ziarah, berjalan-jalan tu niat bawa ahli keluarga, masukkan gembira dalam ahli keluarga. Tuan-tuan pergi berjalan mana-mana pun, niat kerana Allah, itu ibadah yang umum menjadi pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kita tambah baik kualiti ibadah kita tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan biasa kalau dengar azan baru pergi masjid. Contoh tuan-tuan ni, insyaAllah tahun baru, hari baru, minggu baru, tahun baru apa dia? 5 minit, 10 minit sebelum azan kita dah siap-siap bergerak menuju ke masjid. Alhamdulillah tuan, kita dalam keadaan wuduk daripada rumah ke masjid, pahala, sawab. Duduk dalam masjid, azan, kita dengar azan dan kita berada dalam masjid. Penambahbaikan. Kita boleh buat tuan 5 waktu macam tu, subhanallah. Sesuailah tuan-tuan nombor kita, usia kita berangkat, menambahkan lagi nombor, maka kita pun menambah kematangan kita dan kualiti dalam ibadah insya-Allah. Sekarang itu tuan-tuan, ampun maaf, qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una asanah. Ya Allah,
Golongkan kami ya Allah. Masukkan kami ya Allah. Kategorikan kami sekalian yang hadir ya Allah di kalangan orang-orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan agar kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan bermasyarakat ya Allah. Allahumma ja'al jama'na hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matudahu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la yahtaj ila al bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Ikdi hajatuna ya Allah. Nyatakan hajat. Ikdi hajatuna ya Allah. Ikdi hajatuna ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabatir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.